Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Mu'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ta'arin. Kitab itu pakai muka surat 32. Dan dapat melihat Allah Ta'ala, dapat melihat Tuhan masa kita dalam syurga, bukan Tuhan dalam syurga dan bukan di luarnya. Laisa kamislihi syai', tiada suatu seumpamanya. Allahumma ja'alna min ahliha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat pula kita Islam. Melalui Islamnya mak ayah kita, dengan limpah kurnia dia, alhamdulillah. Diberi pula dengan Islam yang kita dapat ni, kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dalam keadaan nak jaga syariat Islam, nak patuh taat ikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat dan limpah kurnia dia dengan dibukakan pintu hati kita, didatangkan kehendak, minat, haloba, tamak untuk nak belajar dan memahami perjalanan Islam ni, perjalanan iman ni. Khasnya macam mana kaifiat untuk mendapat iman, nak boleh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin ghaib, yakin makhluk adalah makhluk, nak yakin makhluk semua datang daripada Allah pencipta makhluk. Alhamdulillah, diberi kita minat, kecenderungan itu. Dengan itu diberi kita kehendak untuk duduk majlis ilmu, mencari majlis ilmu, bersungguh-sungguh untuk nak meletakkan diri kita ni benar-benar sebagai orang yang hidup beragama Islam, yang iman pada Allah Ta'ala, walaupun jasad berhubung dengan manusia, tapi hati sanubari sentiasa teringat ke dia. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita malam ni keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Diberi pula kelapangan masa, diberi kita keinginan berada majlis ilmu seumpama ini untuk insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman. Kita duk bicara ni sambung bab akidah, perkara sam'iyat, kalau ikut ujung dalam bab perkara-perkara sam'iyat, perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan hidup selepas ditiup sangkakala yang kedua. Yang ni kalau ikut adalah kemuncaknya, iaitulah apabila ahli syurga dah duduk dalam syurga, antara nikmat besar sekali dalam syurga, yang ni kita nak bicara ni, iaitulah
nikmat boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bicara situ, insya-Allah nak tengok macam mana kaedah akidah kita mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah dalam nak memahamkan dan beriktikad mengenai melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga ni. Bab ni adalah kayu ukur besar yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita, khasnya untuk mendapat nikmat lebih besar daripada nikmat syurga itu sendiri, itulah nikmat melihat Allah Ta'ala ni. Yang siapa akidah dia tak betul dengan Allah Ta'ala, tak akan boleh dapat nikmat ni. Bila tak boleh dapat nikmat melihat Allah Ta'ala ni, dengan bahasa lain tak boleh melihat, tak boleh masuk syurga lah. Pasal akidah tak betul dengan Allah Ta'ala. Pasal nanti cari Allah Ta'ala tak jumpa. Yang tukut bahasa ya. Saya ngaji ada guru buat misal macam ni, tuan. Untuk nak faham, bandingkan sedikit kaedah berfikir khasnya dalam bab melihat Allah Ta'ala ni, yang memang ada benda kita dengar dah prinsip laisa kamitsli syai'. InsyaAllah memang kita nak bicara situ, cuma nak sebut awal pasal bab ni sangat besar kesalahan dia, khasnya dalam bab memahamkan dan mengiktikadkan Allah Ta'ala ni. Siapa-siapa yang mengiktikadkan dan menjisimkan Allah Ta'ala, Allah muka, tangan, Allah dua ta'arah, Allah Ta'ala bertempat. Oh, memang macam mana nak bayangkan dia akan boleh masuk dalam syurga dan boleh melihat Allah Ta'ala. Memang tak jumpa sikit bandingan gini. Kalau tuan-tuan pergi zoo, tuan-tuan nak tengok gajah, tapi tuan-tuan punya pahaman tentang gajah ni tak betul. Tuan-tuan faham gajah ni kaki panjang, tengkok jinjang. Tuan-tuan masuk zoo, cari tengkok panjang, kaki panjang, tengkok jinjang. Tuan-tuan yang dapat tu, tuan-tuan yang faham. Itulah gajah. Cari. Tuan-tuan pusing masuk zoo tu 10 kali ulang-alik sekalipun, pusing lah. Naik train dia pusing. Tuan-tuan, walaupun gajah duduk depan mata, tuan-tuan tak kedai gajah. Dan kalau tuan-tuan akan keluar zoo, tuan-tuan kata apa? Tak jumpa pun gajah. Pasal apa? Pasal tuan-tuan faham gajah salah. Walaupun gajah depan mata, tuan-tuan. Dia kot, saya sebut tu kan, faham kan? Macam itulah juga siapa yang kat dunia ni dia tak belajar fahaman bab ketuhanan ni dengan betul, istilahnya dia tak dapat Allah Ta'ala, dia tak kenal Allah Ta'ala, dia tak boleh nak tanzihkan apa yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Bahkan dia duk faham macam mana kita dah belajar dalam bab akidah panjang lebar, kita bicara nak ujung kitab lah. Ya Allah Ta'ala ni laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala ni mustahil mengisi ruang, mustahil dia ambil manfaat pada makhluk dia, mustahil dia berjuzuk beranggota, mustahil ada tangan, kaki, ada mata. Subhanallah, subhanallah. Tapi kalau ada orang faham macam tu, walaupun dengan perkataan dia nampak macam melapik, dia kata ada muka yang layak, ada tangan yang layak, ada mata yang layak, maksudnya dia faham ada tangan, maksudnya dia faham ada mata, maksudnya dia faham ada muka. Kat dunia memang istilahnya akidah tu akidah salah. Kalau akidah salah macam ni, kita bolehlah andai gini, saya ngaji Tok Guru ada disebut bahasa lembut sikit lah, dia kata gini, boh pilah andai kata mereka masuk syurga. Antara nikmat besar dalam syurga ni melihat Allah Ta'ala. Dia tak boleh lihat Allah Ta'ala. Pasal apa tak boleh lihat Allah Ta'ala? Pasal dia faham Allah Ta'ala ada mata, dia faham Allah Ta'ala ada muka, dia faham Allah Ta'ala ada tangan, dia faham Allah Ta'ala ada tangan kanan, tangan kiri. Walaupun dia kata yang layak dengan Allah Ta'ala. Ini macam mana dia nak jumpa Allah Ta'ala? Pasal Allah Ta'ala bukan bertangan, bukan bermata, bukan duduk atas aras. Dia duduk esok dalam syurga. Macam mana dia nak jumpa Allah Ta'ala sedangkan dia itikad Allah Ta'ala duduk atas aras?
Sedangkan dia duduk dalam syurga. Dia tengok tunggu atas arah, nak tengok Allah Ta'ala. Bohpi dengan bahasa itu. Tak jumpa dia kan. Itu cakap berlapik juga apa dia? Masuk dalam syurga, tak jumpa Allah Ta'ala. Kalau dalam syurga tak jumpa Allah Ta'ala, maksudnya tak masuk syurga weh. Bahasa tuturu lembut dia cakap tu. Kalau orang faham tu, terkesan tu kan. Wah, hati batu yang dia bukan buta mata. Quran isyarat fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan buta mata, tapi buta mata hati yang ada dalam dada mereka. Tu istilah terjemah sekali lalu ayat Quran tu. InsyaAllah cuba kita faham. Tak faham tanya. Pasal dia disiplin besar. Dan keadaan yang kita duduk bicara ni, InsyaAllah saya teringat lagi apa hadis saya boleh sebut, apa yang Quran saya boleh bicara. Cuba ambil faham daripada Quran hadis ni. Pasal ada ayat Quran dan hadis yang saya sebut ni, kalau puak-puak yang faham salah ni, ayat Quran yang sama, hadis yang sama, tapi dia faham sesat. Pasal puak-puak sesat ni, dia pun pakai Quran hadis juga tuan-tuan, tapi fahaman dia sesat. Jauh beza dengan kita. Orang yang sesat, kalau lain pada agama Islam ni satu hal. Ni atas dia mengaku dia Islam, panduan dia pun Quran hadis, tapi cara dia faham Quran hadis jauh beza dengan kita, jauh bumi dengan langit. InsyaAllah saya sebut lagi. Pertama dia yang sebut, antara nikmat dalam syurga ni ialah dapat melihat Tuhan. Tuhan ni siapa? Melihat Allah lah. Jadi Allah ni memang boleh dilihat ke? Ya. Sabit dalam Quran memang dilalah daripada ayat Quran ni menunjukkan Allah, kalau diberi pada kita keupayaan untuk melihat dia, nescaya kita boleh melihat dia. Dalil sekali lalu ulama kita bahas, antaranya ayat Quran, kisah tentang Nabi Musa waktu dia bermunajat di Bukit Tursina tu. Antara yang dia minta pada Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kau beri pandang kat aku nak tengok kau. Itu permintaan Nabi Musa. Pasal dia kalimullah. Istilahnya macam mana kita belajar bab kalam tu, dia Allah Ta'ala beri satu keupayaan istimewa, boleh faham kalam nafsi Allah Ta'ala yang tak berhuruf suara, tapi dia boleh faham. Misalnya dapat faham kalam nafsi Allah Ta'ala yang tak berhuruf suara tu, ni satu mukjizat khas, keupayaan yang luar biasa, yang bukan keupayaan manusia biasa, tapi yang Allah Ta'ala beri istimewa khas untuk Nabi Musa AS, yang dengan tu dia digelar sebagai kalimullah. Dah dapat nikmat besar ni tuan-tuan, tentu dia nak nikmat besar lagi. Apa dia? Nak melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut isyarat dalam Quran tu, qala lan tarani. Kat dunia ni kata Allah Ta'ala, kamu tak boleh lihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Isyarat ayat Quran tu kata Allah Ta'ala, oleh kerana kau nak minta melihat aku, macam ni lah kata Allah Ta'ala, nak menunjukkan kenapa dan mengapa Allah Ta'ala tak beri Nabi Musa melihat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala kata macam ni, kalau nak tengok juga, kau perhati kata dia, walakin inzur ilal jabali, kau lihat ada gunung sebelah ada Bukit Tursina ni. Kata Allah Ta'ala, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah Ta'ala, kalau aku beri keupayaan untuk bukit ni nanti boleh melihat aku. Kalau bukit ni dia tak ada jadi apa-apa kat dia, masih kekal di atas rupa bukit dia, engkau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tak kala Allah Ta'ala tajalli kepada jabal. Bahasa beradab tutup guru kita sebut
dengan bahasa terjemah kita, apabila Allah Ta'ala beri pada bukit ni keupayaan untuk melihat Allah Ta'ala, itu istilah tajalli. Allah Ta'ala beri pada bukit ni keupayaan untuk melihat Allah Ta'ala. Apa jadi kat bukit ni? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah Ta'ala jadikan bukit ni lebu. Gunung sebesar-besar gunung kan bersebelah bukit tu sinar tu lebu. Gunung mana apa? Kalau dah lebu cari tak jumpa dah. Kalau kau ada ekologi ke dia buat kajian ke tu satu hal, kita beriman Quran, dari ngaji pun tentu sebut bila sampai Quran tu dia sebut ginilah, kita nak cari muka upaya kita, tapi asal nak bahas dalam Quran tu kata Allah Ta'ala bukit tu hancur. Apa jadi kat Nabi Musa? Wa kharra Musa sa'iqan. Musa tu tumbang pingsan. Falamma afaqa, bila dia sedar daripada pingsan dia, qala inni tubtu ilaik. Apa saya nak sebut ialah khas ambil ayat Quran tu tak mana. Dilalah yang diambil faham oleh ulama kita tak mana pada ayat Quran ni. Kenapa bukit tu hancur? Pasal Allah Ta'ala berikan keupayaan pada bukit tu melihat Allah Ta'ala. Satu dia hancur. Apa fahamnya? Maksudnya bolehlah ada keupayaan melihat Allah Ta'ala, cuma bukit tu tak stay. Syarat untuk boleh Nabi Musa, Allah Ta'ala beri keupayaan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala, syarat dia fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi bila bukit tu hancur, tak diberilah peluang pada Nabi Musa untuk melihat Allah Ta'ala, itu satu hal tu tak kisah tu. Jadi dilalah ambil faham kisah tu tak mana. Maksudnya Nabi Musa, bukit ni hancur pasal Allah Ta'ala tajalli supaya bukit ni boleh melihat dia. Menunjukkan memang Allah boleh dilihat. Siap. Satu. Jadi antara perkara atau dalil lagi antara yang kita bicara ni, antara benda yang berlaku di dalam syurga nanti ialah boleh melihat Allah Ta'ala. Pasal memang boleh dilihat. Siap. Dalil. Bahkan kalau kita belajar hadis, sabit dalam hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna badara kama tarawnal badara lailatal kama taral qamara. Yang ni pun lepas ni lama tak sebut hadis ni, kena semak atau kama qala kama tarawnal qamara lailatal badri laisa dunahu sahab atau kama qala. Yang tu semak lepas hadis dia elok saya sebut tu lajak lidah sebut je. Ada hadis yang bunyi seumpama itu atau kama qala. Apa dia hadis betul bunyi itu? Kata Allah Ta'ala, innakum satarawna rabbakum. Kamu semua ni pasti. Rasulullah kata innakum, khitabkum tu pada para sahabat. Satarawna rabbakum. Kamu semua akan boleh melihat rabbakum, Allah Ta'ala. Kama tarawnal qamara lailatal badri, macam mana kamu boleh lihat bulan pada malam bulan purnama. Laisa dunahu sahab, yang tidak ada awan sedikit pun melindungi bulan purnama untuk boleh melihat bulan. Yang ni yang saya kata kena perhati di dalam hadis ni elok, kena faham isyarat yang ada dalam hadis, bukan faham hadis mentah-mentah. Kalau puak-puak ya Wahab ni dia kata tu dalil Allah Ta'ala duduk di langit. Kalau dalil yang tu Allah Ta'ala di langit, baik buat berdalil gini, itu dalil Allah Ta'ala bulat. Boleh faham? Itu dah, itu dia kata dalil Allah Ta'ala di langit pasal tengok bulan di atas. Baik kata itu dalil Allah Ta'ala bulat, itu dalil Allah Ta'ala bercahaya. Dalil pun ada, Allahu nuru samawati wal ard, Allah Ta'ala cahaya. Awak tak hurai gitu. Nak masuk parit. Kau nak masuk gaung, hurai macam tu. Nak lingkup akidah kau. Satu tak boleh faham hadis macam mana tu. Kalau nak bagi lingkup macam tu tau. Boleh faham saya sebut apa? Satu disiplin nak faham akidah, bukan boleh hurai ikut kepala otak sendiri. Datang pula hadis tu dalam bentuk wajh syabah, dalam bentuk tashbih. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Kamu akan melihat
Allah Ta'ala macam mana kamu boleh lihat bulan ni pada malam bulan purnama yang tak ada awan sikit pun menghalang untuk kebolehan melihat tu. Kena faham, disiplin nak memaham ayat-ayat yang berbentuk tasbih kan? Saya nak sebut disiplin tasbih dulu. Yang tu kalau saya terjemah pun, kalau tuan-tuan tak faham disiplin, tuan-tuan tak faham cara nak ambil faham dia. Satu hadis macam tu kena hurai. Ada orang zaman ni banyak nak baca Quran, baca hadis sendiri, tapi tak belajar apa ulama yang dah buat kesimpulan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi kan. Baik, nak sebut tak mana ni ayat yang berupa tasbih ni. Kalau saya sebut ini, kan bahasa Melayu kita pun selalu sebut, engkau ni bodoh macam lembu. Saya nak ajar tasbih tu. Apa maksud bodoh macam lembu? Bukan makan rumput tu, bukan kaki empat tu, bukan bertanduk tu, bukan berak merata tu. Boleh faham? Sedangkan kalau ikut dah macam lembu macam mana? Kaki empat, makan rumput, berak bertabur, kencing merata. Macam tu ke? Engkau bodoh macam lembu? Tak pun kau tak sebut engkau bodoh macam lembu. Engkau ni lembu Bahasa Melayu kita pun sebut engkau ni lipas kudung. Buat kerja macam lipas kudung. Macam lipas kudung. Bukan maksudnya kaki 6. Bukan maksudnya ada sesungut. Bukan maksudnya dia ni ada 3 partition. Kepala, thorax, abdomen. Bukan macam tu. Kau faham ke saya sebut apa ni? Faham? Kataan macam ni lah yang orang awam dia tak faham macam mana nak ambil dalil. Ambil daripada Quran, hadis. Belah tu bahasa Quran, hadis ni tuan, Masya Allah. Dalamnya bahasa-bahasa dia. Baik. Jadi balik pada hadis yang saya sebut tadi. Kalau semak-semaklah hadis tu. Ulama pun bagi hurai siap dah. Dalil tu nak menunjukkan apa? Bukan nak menunjukkan Allah Ta'ala bulat, Allah Ta'ala duduk di atas. Bukan nak menunjukkan Allah Ta'ala bercahaya. Bukan. Dalil tu nak menunjukkan pastinya melihat Allah Ta'ala dengan yakin tanpa ada ragu. Macam mana yakinnya kita malam bulan purnama bukan tengok anak bulan. Yang tu nampak tak nampak, ada orang tak nampak, ada orang nampak. Bulan purnama tak ada awan halang, memang boleh nampak clearnya. Maksudnya apa? Memang Allah Ta'ala pasti akan boleh dilihat. Dan dilihat pun alat lihat ni atas walid Allah Ta'ala bagi kita alat lihat adalah mata. Memang boleh dilihat jelas sejelas-jelasnya tanpa ada seberang keraguan, dan tak boleh ada siapa menafikan kebolehan melihat Allah Ta'ala. Itu maksud hadis tu. Bukan hadis tu memahamkan bulat bercahaya di atas. Subhanallah. Macam mana kalau saya sebut lembu tadi, jangan faham makan rumput, kaki 4, berak merata. Jangan faham lipas kudung tu, kaki 6, kepala, thorax, abdomen, tu ada sesungut. Bukan macam tu. Boleh kot kan? Saya tak syarah. Marah-marah pun tak apa. Perbelat je tu kan. Baik. Itu tang dalil untuk menunjukkan memang pasti boleh dilihat, dan cara memahamkan kata Allah di atas daripada hadis itu bukan macam tu dilalah dia. Macam mana ada orang kata Allah Ta'ala di aras ni, dalil apa? Kita berdoa tangan di atas tu dalil Allah Ta'ala duduk di atas. Apa benda tu? Baik dalil begini, kita sembahyang menghadap kiblat, Allah Ta'ala duduk dalam Kaabah. Maksudnya apa? Sembahyang menghadap kiblat. Menghadap kita, menghadap Allah. Allah duduk dalam Kaabah. Lagipun Kaabah nama dia Baitullah. Tentulah Allah duduk dalam Kaabah. Mungkin syarah macam tu senang. Faham saya cakap apa? Faham? Kenapa dia tak syarah macam tu? Dia pergi syarah hadis menadah tangan ke langit. Waktu kita berdoa tu dalil Allah Ta'ala ke langit. Apa benda cerita ni? Apa cara faham gitu? Yang tu pun masuk parit dah. Tapi ada orang faham, dia kata inilah, jelas faham saya hadis Nabi. Alhamdulillah, memang dalil Allah Ta'ala duduk di atas. Allah di atas aras. Full stop. Kata dia. Subhanallah. Dia sebut babak tu. Baik. Itu nak sebut tentang dalil benarnya memang boleh dilihat Allah Ta'ala. Bahkan dalil Quran pula Allah Ta'ala sebut macam mana? Khas pada masalah melihat ni. Kata Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha basirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Ajak sebut pelan-pelan tu tak dimasuk lalu ayat lain. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Terjemah sekali lalu ayat Quran tu kata Allah Taala wujuhun, akhirat esok ada muka-muka. Asal terjemah harfiah dia macam itulah. Ada wujuh, jamak daripada wajhun. Ada muka-muka. Wujuhun yawma idzin nadhirah, yang muka ni bercahaya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, ai apa maksud Al-Quran ni? Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha. Itu kalau saya susun balik dalam bentuk asal ayat Quran tu dibunyikan nadhirah duduk belakang tu pasal fasilah Quran. Pasal antara balaghah Quran ni ada rima akhir dia sama. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi nadhirah sikit ke sana. Asal nak sebutnya ialah dalil Al-Quran tu nak menunjukkan bahawasanya memang ada muka yang boleh melihat Allah Ta'ala. Siap. Cuma tafsir dalam hadis daripada Al-Quran, apa ulama tu, muka mana ni boleh melihat Allah Ta'ala. Itu satu hal, mestilah muka orang-orang beriman. Ayat Quran tu sebut muka. Ya. Muka ke lihat Allah Ta'ala? Yang ni kata faham ayat Quran, jangan faham bodoh-bodoh. Mesti ada disiplin ilmu nak memahami ayat Quran. Sebut wujuhun, muka ke melihat Allah Ta'ala? Kan melihat ni mata, bukan muka. Ulama yang menafsirkan kata dia sebut muka dengan makna mata. Kata dia ayat Quran ni termasuk dalam bab, dalam istilah ilmu bayan dipanggil majaz mursal, itlaqil kull wa iradatil juz. Sebut muka dengan makna mata. Jadi apa maksudnya? Bukan muka tengok Allah Ta'ala, mata akan melihat Allah Ta'ala. Mata yang akan melihat. Pasal ghalibnya Allah Ta'ala jadikan mata sebagai alat untuk melihat Allah Ta'ala. Dan melihat Allah Ta'ala ni tentulah bukan mata dengan keupayaan mata yang hidup kat dunia ni, tapi kebolehan melihat yang luar biasa yang Allah Ta'ala beri keupayaan melihat yang bukan macam mana keupayaan melihat sekarang ni. Jadi cara dan kaifiat melihat macam mana, tu yang kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita kata, melihat dengan bila kaifin walan hisar. Tak tahu kita macam mana kaifiat melihat dan macam mana sempadan melihat macam mana. Maksudnya melihat memang alat dia mata, tapi semestinya bukan melihat macam mana keupayaan melihat sekarang. Melihat sekarang ni dia terbatas. Ada istilahnya kaifiat dan hisar. Melihat di depan, melihat dengan syarat tak ada dinding, melihat dengan bantuan cahaya, melihat mesti benda berobjek, mesti benda yang ada istilahnya ada bentuk. Jangan terlalu halus, jangan terlalu besar, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Semua ada syarat-syarat kebolehan melihat hidup kat dunia ni. Melihat dalam syurga, tambah pula melihat Allah Ta'ala, tentunya bukan melihat macam mana kaifiat melihat sekarang, tapi dia melihat luar biasa. Saya mengaji Tok Guru sebut keupayaan melihat ni bandingan dia macam mana? Bandingan macam firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Apa maksud ni? Kan kita belajar akhirat esok, kita pun baru lepas belajar bab samiyat ni, antara yang jadi saksi kita di akhirat esok, yang mulut ni nanti akan dikunci, siapa akan berbicara bagi kita? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang bercakap nanti tangan. Macam mana tangan boleh bercakap? Allah bagi tangan kita keupayaan boleh bercakap. Siap? Selesai? Tentulah bukan dengan tangan, dengan keupayaan tangan sekarang ni. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki pun akan menjadi saksi dengan apa yang kita laksanakan atas muka bumi dulu. Macam mana kaki boleh bercakap? Sedangkan kaki bukan ada keupayaan bercakap kat dunia ni. Allah dia boleh beri keupayaan pada kaki dan tangan kita untuk bercakap yang kita tak pernah terfikir macam mana dia boleh bercakap. Beriman saja, memang Allah Ta'ala boleh memberi keupayaan tangan dan kaki kita bercakap. Mesti keupayaan bercakap kaki dan tangan ni luar biasa. Jadi kalau kat tangan kaki boleh diberikan keupayaan luar biasa untuk bercakap, tentulah Allah Ta'ala boleh beri pada mata kita ni keupayaan luar biasa untuk boleh melihat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala ni bukan makhluk.
Allah Ta'ala ni bukan istilahnya jisim. Dia bukan objek, dia bukan di atas, bukan di depan, bukan di belakang, bukan dalam syurga, bukan luar syurga. Macam mana nak melihat Allah Ta'ala yang macam mana nak memperikan dia tu, tak akan boleh ada keupayaan manusia. Tetap kita beriman pasal isyarat Rasulullah ada. Di dalam Quran bersebut wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazir. Memang boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana Allah Taala boleh beri keupayaan melihat? Yakin saja dia memang boleh beri melihat dengan yang luar biasa. Macam mana dia boleh bagi tangan dan kaki kita bercakap dan bersaksi di atas apa perbuatan kita. Siap. Itu ulama yang memberikan makna muka yang istilahnya majaz mursal itlaqil kul wa iradatil juz. Sebut muka dengan makna mata, pasal mata sebahagian daripada juzuk muka. Jadi sebut muka dengan makna mata. Boleh faham saya sebut betul tak? Ada ulama kita dia huraikan macam ni. Dia kata yang melihat Allah Ta'ala esok bukan mata, tapi memang muka melihat. Zahir ayat macam tu. Kenapa pula dipaham majazi? Dia kata fahamlah macam mana zahir ayat, macam mana istimewanya Allah Ta'ala boleh beri tangan kita melihat. Tangan kita boleh bersaksi, boleh bercakap, kaki boleh bercakap. Tak mustahil untuk Allah Ta'ala bagi kita melihat Allah Ta'ala ni bukan mata saja melihat, tapi muka sendiri yang boleh melihat. Muka tu maksudnya ni pipi kita, dahi kita, hidung kita. Apa yang ada di muka ni, muka boleh melihat Allah Ta'ala. Boleh faham saya sebut apa? Jadi kalau kata wujuhun, yang wujuh ni naziratun ila rabbiha, maksudnya memang diri muka boleh melihat Allah Ta'ala. Yang tu bukan majaz mursal, bahkan ayat tu ayat hakiki, bukan ayat majaz yang itlaqil kul wa iradatil juz. Siap. Bahkan ada ulama kita bagi huraian macam ni dalam tafsir ulama kita sebut. Dia kata apa? Bahkan sebenarnya sebut muka ni dalam Quran tu dia bukan majaz mursal itlaqil kul wa iradatil juz, tapi dia adalah itlaqil juz wa iradatil kul. Tuan-tuan tak rasa ngaji balaghah, dengar je saya khabar ni. Pasal ni disiplin nak ambil faham ilmu tafsir. Saya sebut ni mengikut kawaid dalam ilmu balaghah. Ilmu bukan ilmu apa istilah dia sebut majaz mursal, istilah dia sebut apa? Balaghah ni apa nak sebut bahasa Melayu? Ilmu kesusastraan dalam bahasa Arab. Ilmu sastra dia. Sastra dia. Macam mana nak faham sastra Arab? Tak mana itlaqil juz wa iradatil kul. Muka tu melihat Allah Ta'ala. Kata ulama, bukan muka melihat Allah Ta'ala, seluruh jasad kita melihat Allah Ta'ala. Sebut muka dengan makna seluruh zat kita boleh melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi bukan saja muka boleh melihat Allah Ta'ala. Kalau tadi muka dengan makna mata. Yang kedua, muka dengan makna muka. Yang ni, muka dengan makna seluruh jasad. Macam mana kita sebut bahasa Melayu atas kaedah balaghah ni, itlaqil juz wa iradatil kul. Apa maksudnya? Macam kita sebut bahasa Melayu, lama tak nampak muka. Apa maksud lama tak nampak muka? Tak pernah nampak zat engkau, batang tubuh engkau. Bukan maksudnya dia pakai face mask. Bahkan Zoro mask pun dia pakai. Tak nampak muka. Saya buat lawak bodoh sikit lah gitu kan. Musim Covid ni saya sebut bila face mask apa tu. Bukan maksudnya tak nampak muka ni, nampak badan aja, muka tak nampak. Siapa faham macam tu memang bodoh, tak kerti bahasa Melayu, bengap macam tu kan. Macam tu lah bengapnya kalau orang tak faham balaghah tadi kan. Okey, baik. Saya sebut macam tu udah padan lah kot. Bahasa saya kasar ni, maaf lah. Ambil lah yang saya cerita hak betul tu, bahasa kasar tu lempar balik kat saya lah. Apa saya nak sebut ni? Jadi lama aku tak tengok muka kau. Bahkan kita guna bahasanya ni, bayang pun tak nampak. Bukan maksudnya selama ni kita tak nampak dia ada bayang-bayang. Bukan. Maksud tak nampak bayang tu tak nampak tuan bayang. Tapi bila bayang tak nampak, mana nak ada tuan bayang? Boleh. Yang ni istilah dipanggil didalah malzum daripada lazim. Menafikan malzum, maka ternafilah lazim daripada dia. Banyak tuan ilmu bahasa Arab yang kita kena belajar.
Bayang tengok orang awam yang tak kerti benda ni, bagi Al-Quran hadis, betul dia terjemah mentah-mentah, dia faham hadis dengan Quran mentah-mentah. Tu yang sewil habis. Bukan tak boleh nak didedah kan, tapi dedah macam contoh saya sebut ni, bagi huraian betul dan ambil ilmu daripada saluran betul. Tuan-tuan ambil daripada saluran tak betul, sewil nanti tuan. Saya buat pilah bahasa-bahasa saya gitu. Jadi asal saya nak sebut, atas huraian ulama ni, antara keadaan yang berlaku, fenomena berlaku di akhirat esok, atas tafsiran ulama yang kata yang ni majaz mursal, dia alaqah kulliyah, dengan mana itlaqil juz wa iradatil kull, maksudnya yang melihat, kebolehan melihat Allah Ta'ala itu bukan saja mata kita, muka kita, tapi apa? Seluruh jasad kita Allah Ta'ala bagi kita boleh melihat Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, besarnya nikmat tu yang sampai tak lupa dah, tak peduli lah apa nikmat lain dalam syurga. Pasal inilah sebesar-besar nikmat, kan? Kalau makan pun lazat dia sedap kat lidahnya, kalau bau kat hidungnya, kalau tengok pandangan yang cantik kat mata je, sentuh gebu kat kulit je. Yang ni macam mana? Seluruh jasad, dan tak mustahil pun untuk makna macam tu. Inilah antara kaedah yang disebut oleh ulama kita, khasnya tak nak bicara, dapat melihat Allah Ta'ala masa kita dalam syurga. Siap. Jadi yang nak faham melihat tu satu hal, saya dah sebut sekali lalu dalil ayat Quran semua, daripada hadis, bagi faham, bagi betul. Dan tentulah melihat Allah Ta'ala ni, di atas apa yang dah disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita, di atas kita tak boleh nak tahu kaifiat macam mana melihat, pasal dia luar biasa, bukan dengan keupayaan sekarang. Macam mana melihat, beriman saja boleh melihat. Sama ada nak kata mata melihat, muka melihat, jasad melihat. Memang hak Allah Ta'ala, dia boleh beri kebolehan melihat macam tu. Dan semestinya melihat ni satu kebolehan melihat luar biasa, nikmat yang sungguh besar yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Bagaimana kaifiat dia? Wallahu a'lam. Betul, nak lihat tu atas ke bawah, ke depan, ke belakang ke? Pasal keupayaan melihat kita macam ni. Kau jangan duk fikir kebolehan melihat dengan keupayaan sekarang. Pasal mana boleh nak bicara benda yang belum didapat lah kita. Siap. Jadi kita beriman dengan Allah Ta'ala dari sisi kebolehan melihat ni. Isyarat dalam matan Johara dia kata, wa minhu an yuzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Wajib kita beriman, memang boleh melihat Allah Ta'ala dengan pandangan mata ni, tapi bila kaifin walan hisari, bagaimana kaifiat melihat, walan hisari, dan serahkan macam mana kebolehan melihat tu, kerana tak wajib tanzihkan Allah Ta'ala. Melihat ni bukan dengan boleh dihadkan dengan sempadan, arah, tempat, lokasi, mengisi ruang, bentuk, objek, cahaya. Subhanallah, subhanallah. Tanzihkan Allah Ta'ala, bersihkan Allah Ta'ala, murnikan Allah Ta'ala daripada sebarang pahaman-pahaman yang kita dah belajar dalam bab ketuhanan dulu. Semua yang memahamkan pada Allah Ta'ala dengan mana makhluk dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Subhanallah, mustahil keadaan tersebut pada Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai' mukhalafatuhu lil hawadis. Itu yang disebut tu, kita melihat Allah Ta'ala ni bukan Tuhan dalam syurga, bukan Allah dalam syurga, bukan ahli syurga yang dalam syurga. Kalau ikut kaedah puak-puak W tu, dia kata dalil Allah Ta'ala duduk di langit pasal Isra' Mi'raj, Rasulullah melihat Allah Ta'ala, Rasulullah di langit, tu dalil Allah Ta'ala di langit. Kalau dengan dalil macam ni, tentu dia kena kata Allah Ta'ala duduk dalam syurga, pasal ahli syurga duduk dalam syurga, tentulah Allah dalam syurga. Boleh faham? Boleh. Itulah rasionalnya. Bila Isra' Mi'raj, Rasulullah ada di langit, maka Allah di langit. Maka bila ahli syurga dalam syurga, tentulah rasionalnya Allah Ta'ala di syurga. Tidak, bukan macam tu. Kaedah ahli sunnah wal jamaah, ahli syurga yang dalam syurga. Allah tak dibahas di mana dia. Pasal memang bukan dalam keupayaan kita untuk bahas di mana Allah Ta'ala. Bukan. Jadi dalil Allah, Rasulullah Isra' Mi'raj melihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah di langit. Rasulullah yang di langit, bukan Allah di langit. Diberi keupayaan Rasulullah melihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah di langit. Bukan menunjukkan
dan bukan terlazim daripada Rasulullah di langit, maka Allah di langit. Bukan macam tu. Cara faham dia salah, sesat barat lah tu. Macam mana kita faham ahli syurga, melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga, ahli syurga yang dalam syurga, bukan Allah dalam syurga. Kita faham tak? Disiplin ni sangat senang. Tapi main belajar daripada tok guru dia yang tak berapa betul yang sewil macam dia ni. Saya guna bahasa itulah. Pasal memang sewil pun yang dia ajar duk tengok tu. Pening dia dengar dia ajar. Berserabut dengar. Tak murni pun dengar. Bahkan makin dengar makin berserabut. Makin dengar makin berbulu dengar. Meluat dengar. Kembang tengkuk dengar. Pasal apa? Salah. Tak betul langsung prinsip-prinsip ketuhanan yang dia cerita tu. Pasal cerita dia dalam bab ketuhanan menyimpang. Masuk gaung, masuk parit. Bahkan keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak betul langsung. Bahkan istilahnya dia menjisim ke Allah Ta'ala, mentashbih ke Allah Ta'ala, menempat ke Allah Ta'ala. Pasal fahaman yang disyarahkan, memahamkan ke Allah Ta'ala tu, fahaman memahamkan Allah Ta'ala ni baru. Allah Ta'ala ni seolah-olah macam makhluk dari segi bertempat, berbentuk, berobjek, mengisi ruang, berada di setempat sesuatu. Sedangkan mana ada keupayaan kita untuk boleh menetapkan Allah Ta'ala ni, meletakkan di sebuah tempat, kedudukan, bentuk, rupa, berjuzuk anggota. Subhanallah, subhanallah. Ada disiplin kita dah belajar dah dulu dalam bab ketuhanan. Tuan tak faham, saya nak kata ini, wajib taubat pergi ngaji lain. Pasal apa? Wajib murni akidah ni, dan kau tidak nanya je, penat aja ibadat. Kerana tak sah ibadat kalau tak sah i'tiqad. I'tiqad kau tak betul, walaupun ibadat sebanyak hari, puasa setiap hari, umrah setiap hari, tak terpakai, walaupun seruah jari. Kita ni ibadat tak pakai langsung kan. Siapa? Akidah sesat. Akidah sesat. Auzubillah. Itu yang dia nak kata, melihat Allah Ta'ala ni bukan Allah Ta'ala dalam syurga, bukan di luar syurga. Betul? Allah Ta'ala, apa kaedah dia? Tak dibahas Allah Ta'ala di mana. Macam mana Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah di langit, umum bahasa itu. Bila Rasulullah di langit, Rasulullah di langit. Allah di mana? Tak dibahas Allah di mana. Pasal mana boleh bahas Allah di mana. Memang bukan perbahasan kita. Kalau dia orang gunakan hadis-hadis yang Rasulullah tanya kepada hamba tu untuk mendalilkan Allah Ta'ala di langit, kalau nak dalil tu banyak lagi ayat Quran, tak payah tengok dalil hadis. Ayat Quran berlambak-lambak nak menunjukkan bukan Allah Ta'ala di langit. Bahkan innallaha ma'ana, Allah sama dengan kita. Tu macam mana? Tak payah tengok hadis jariah tu. Innallaha ma'ana tu nak campak mana? Innallaha ma'as sabirin, nak campak mana ayat Quran itu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. He's with you wherever you are. Macam kawan putih itu senang kan? He's with you. Cuma apa faham with you tu? Ma'iyah Allah Ta'ala dengan kita. Bukan ma'iyah dengan mana hulul wal ittihad. Subhanallah. Satu, Allah Ta'ala dia bersama kita bukan maksudnya menyatukan kita. Dan bukan dia jauh daripada kita sampai duduk di arasy sana. Bukan. Pasal apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Ta'ala, aku dekat. Jadi dekat pun bukan dekat dengan arah dan kedudukan. Semestinya ada makna yang sepatutnya dipahamkan Allah Ta'ala. Bukan makna yang kita faham dengan zahir ayat. Dekat itu dengan mana berdempik, dekat dengan mana duduk sebelah, depan, belakang. Subhanallah. Tanzihkan apa pahaman macam tu. Pasal apa? Tak layak dipaham dengan mana faham baharu, faham makhluk. Qarib bukan qarib dengan mana makan. Begitu juga alal arsh tu istiwa bukan mana duduk dan berada. Subhanallah. Macam mana yad, wajhu, ayun bukan mana tangan, muka, mata. Subhanallah. Pasal apa? Makna macam tu menafikan ahadiyah Allah. Allah ahad. Lam yalid wa lam yulad. Dia bukan boleh dicerai daripada sesuatu dan bukan ada sesuatu tercerai daripada dia. Kalau ada muka, ada tangan kanan, tangan kiri, maksudnya boleh diseparatekan, ada kanan dan kiri. Apa punya faham ni? Ayat Quran ni memang ayat Quran, wajib beriman. Tapi bukan dipaham macam mana zahir ayat Quran itu diterjemahkan. Yang ni yang sesak barat ni. Alhamdulillah. Yang tu yang saya sebut tadi, Datuk Guru saya duk ngaji, dia kata apa? Siapa kat kenal, tak kenal Allah Ta'ala di akhirat dunia ni, tak jumpa dia Allah Ta'ala di akhirat esok. Ayat kasur dia itulah kan. Tak jumpa dia di akhirat esok.
Tak jumpa maksudnya apa? Dia takkan jadi ahlul jannah. Pasal apa? Di atas sesatnya i'tiqad dia siapa Allah Ta'ala. Itu besar kita dalam bab ketuhanan ni, wajib tanzih Allah Ta'ala pada yang tak layak pada dia. Besar kita bab ketuhanan pun dia ajar apa? Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sangat besar perkataan ni. Siapa? Dia prinsip besar bab ketuhanan. Faham bab ni, tanzih perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala ni, dia lah dasar besar memahamkan Allah Ta'ala. Pasal kita takkan ada keupayaan untuk memahamkan siapa Allah Ta'ala, zat dia, begitu juga sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Ada pelajaran yang kita dah belajar, nak sebut semua tu tak munasabah dengan masa ni. Saya nak sebut kata ada benda dah belajar, faham lagi elok, tanzih yang dia, subhanallah dulu. Nak alhamdulillah Allahu Akbar, sebelum nak faham Allahu Akbar, tanzih dulu. Tak faham tanzih, Allahu Akbar nanti jadi sesat. Allah besar. Apa faham? Kalau faham besar tu saiz, sesat. Tanzih dulu, subhanallah. Allah besar. Bukan besar saiz, bukan besar dengan mana jisim, mesti besar martabat, mesti besar darajat, kedudukan. Bukan besar tu besar jisim, subhanallah. Tapi besar tu dia punya makanah. Begitu juga Allah Ta'ala wahwal ali. Dia Tuhan yang maha tinggi. Bukan ali dengan mana uluwil makan. Ali dengan mana pangkat dan kedudukan. Bukan dengan mana tempat dan dan mengisi ruang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. So mula kena Allah Ta'ala ni dengan tanzihkan dia daripada apa yang tak sepatutnya. Itu adalah akidah kita ahli sunnah wal jamaah, yang melihat Allah Ta'ala waktu dalam syurga, bukan Allah dalam syurga, bukan di luar syurga. Prinsip dia laisa kamitslihi syai'. Yang ni pun satu lagi ayat Quran dan besar dengan apa kita bicara dulu. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala memang tak ada misil pada dia. Wajib wahdaniyahkan Allah Ta'ala, zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Istilah tauhid ni wajib wahdahkan Allah Ta'ala, zat dia, wahdahkan wujud dia, wahdahkan kidam dia, wahdahkan baqa dia, wahdahkan qaim binafsih dia, wahdahkan sifat dia, hayyu dia, wahdahkan ilmu dia, wahdahkan iradah dia, wahdahkan kudrat dia, wahdahkan sama' dia, wahdahkan basar dia, wahdahkan kalam dia, wahdahkan quwwah dia, wahdahkan milik dia. Itu yang lakal hamdu, lakal syukru, la haula wala quwwata. Siapa? Nafian selain pada Allah Ta'ala takkan boleh ada milik. Milik pun nampak milik, bukan pemilik kita ni. Kita pemegang amanah. Nama milik atas jalan rupa milik. Padahal mana ada milik? Bab kuasa, la haula wala quwwah. Kita mana ada daya upaya sendiri. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Wajib wahdahkan Allah Ta'ala. Bab af'al, dia sajalah yang ada quwwah. Selain pada Allah Ta'ala tak ada quwwah. Dia beri kita boleh berjalan. Aku berjalan, aku makan, aku semayang, aku tasbih, aku zikir. Dengan daya Allah Ta'ala beri ke aku, la haula wala quwwata illa billah. Illa bi qudratillah, bi aunillah, bi quwwatillah, yang Allah Ta'ala beri ke aku. La ilaha illallah. Yuti wahdaniyah kita. Wahdah Allah Ta'ala af'al, milik, sifat. Huwal hayyu, dia saja hidup. Kita ni apa? Mayat. Asal kita mati, kuntum amwatan. Ni macam mana boleh hidup? Dia yang hidupkan kita. Wahdahkan hidup dia. Dia saja hayat. Kita bukan hayat. Kita ni mayat. Dia yang fa'ahyakum. Dia yang hidupkan kamu. Jadi dia yang hidupkan kita. Bangun tidur Rasulullah ajarlah akidah awal-awal sekali. Dapatkan iman betul ke Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyani. Dia hidupkan aku. Bangun tidur dapatkan iman. Wahdahkan hayat Allah Ta'ala. Wahdahkan ilmu Allah Ta'ala. La ilma lana illa ma'alam tanah. Mana ada ilmu kat kita? Allah ni huwal aliyul alim wa huwal alimul khabir. Dia saja alim, dia saja khabir.
makhluk semua la ilma lana, tak ada apa ilmu kat kita. Ni ada ni Allah yang kurnia kita akal, dengan sebab tu ada idrak, boleh faham sesuatu. Ada bahasa istilah ilmu, bukan ilmu pun, bukan ilmu pun, sangkaan kita aja ada ilmu. Allah dialah alim, wa huwa alimun, alimun khabir, allamul ghuyub. Alim ni ilmu ni sabit ke Allah Ta'ala saja. Kita ni apa? La ilma lana, tu wahdahkan ilmu Allah Ta'ala. Wujud, wahdahkan wujud Allah Ta'ala. Allah saja hakiki wujud, zati wujud, wajibul wujud. Makhluk asal tak wujud. Ni wujud ni Allah yang bagi wujud, Allah yang bagi ada kat kita, baru kita ada. Kita wujud yang hadis. Wujud pun kalau dikekalkan, bukan kekal. Allah yang zatul baqa, dia yang zatul kidam. Kita ni zatul hadis, kita zatul fana. Tauhid simple aja belajar tauhid ni. Belajar daripada guru betul, senang dia faham, tak ada masalah langsung. Satu, serupa dah Allah Ta'ala dengan kita? Tak serupanya. Mana ada wajah serupa langsung. Satu, bila ada faham-fahaman yang tak selayaknya kau taklah subhanallah, subhanallah, subhanallah dulu. Pasal apa? Jangan nisbahkan pada Allah Ta'ala apa yang tak sepatutnya dinisbah pada dia. Memakhlukkan Allah Ta'ala salah. Pasal Allah Ta'ala bukan makhluk. Mentuhankan makhluk pun salah dalam akidah. Dua-dua tu kufur besar tu. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, faham dengan betul-betul laisa kamitslihi syai'. Yang makhluk ni asalnya nak banding Allah Ta'ala, mana ada banding ke siapa? Makhluk ni opposite pada Allah Ta'ala. Tu kata Allah Ta'ala ni tak ada misil pada dia. Tak ada misil pada dia. Kita duk pasal kita hidup, Allah Ta'ala hidup, Allah hidup, kita hidup kita, Allah hidup yang layak dengan dia. Kita duk rasa kita hidup satu, kita tak faham-faham ke Allah Ta'ala. Tutup guru kita duk ajar tauhid, huwal hayyu. Ayat tu ada adatul hasri, dah mana? Huwa mubtada, al hayyu khabar, bagi huwa. Mubtada khabar ni kalau dua-dua ma'rifah ditufidul hasra. Dia menunjukkan khas Allah saja bersifat hayat. Maksudnya la hayata illallah, la ilaha illallah, la hayata illallah. Allah saja bersifat hayat. Makhluk ni tak ada hayat. Yang hakiki hayat tak ada makhluk. Allah yang bagi kita hayat. Nampak macam kita hidup, sebenarnya kita bukan hidup, Allah bagi kita hidup. Itu prinsip kita akidah. Jadi nak faham macam mana? Tak ada langsung banding Allah Ta'ala dengan kita. Pasal apa? Asal kita tak ada, Allah Ta'ala bagi ada. Kita je perasaan kita ni macam we are something here. Sedangkan asal tak ada. Rasakanlah Allah yang bagi ada kita, zat kita ni. Zat kita asal tak ada, dia lah bagi ada. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Wahdahkan wujud dia. Sekali lalu gitu, itu maksud laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu seumpamanya Allah Ta'ala. Jadi nak dapat kemuncak nikmat Allah Ta'ala ni, yang Allah Ta'ala beri pada ahli syurga dengan melihat dia bermula di sini. Jangan gaduh nak mengharap melihat Allah Ta'ala sedang kat sini tak pernah pergi belajar. Macam mana nak boleh melihat Allah Ta'ala dengan pandangan basirah, pandangan mata hati, pandangan akidah yang betul. Ahli sunnah wal jamaah tanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya. Atas syarah ulama kita, melihat Allah Ta'ala ni yang isyarat Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bagi dapat ni kedudukan ni, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Mana boleh ada upaya melihat Allah Ta'ala kat dunia ni dalam keadaan jaga. Itu apa maksud ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat dia. Melihat ni melihat dengan ilmu, melihat dengan kaedah dilalah yang makhluk. Mana ada makhluk jadi sendiri, bahkan makhluk mesti bergantung, mesti berhajat kepada khalik makhluk. Mesti makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Makhluk yang ada ni mesti natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kita ni adalah natijah daripada Allah buat kita. Dia yang alladzi khalaqakum. Dia yang
Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang jadikan maut wal hayat. Dia yang bagi hayat kat kita. Ruh, dia yang bagi ruh kat kita. Jadi nak tunjukkan apa? Nak bagi faham ke Allah Ta'ala ni supaya macam mana cara istilah nak iskan nak tarahu, kaedah tarahu, ambil kaedah semua makhluk ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada apa makhluk ni melainkan Allah lah sebenarnya bagi jadi. Nak menunjukkan kita berhajat kepada Allah sebenarnya, bukan hajat pada makhluk. Lapar makan nasi, bukan hajat nasi, hajat ke Allah. Tapi Allah jadikan nasi untuk keperluan kita. Makan nasi ingat Allah. Allahu Akbar. Dia yang arzaqana. Dia yang huwallazi at'amana, bagi kita makan. Dia bagi kita rezeki. Dia bagi kita kenyang. Dia yang saqana. Dia yang bagi kita minum. Wa arwana. Dia yang hilangkan dahaga kita. La ilaha illallah. Panjang tu pelajaran tauhid tu. Sehari sebut. Mana nak habis, saja saya recall balik. Abu dah belajar dulu. Ada prinsip kita dah belajar. Alhamdulillah. Faham tu. Teruskan iman kita dengan Allah Ta'ala, dengan akidah yang betul tu. Amantu billah, kata Nabi SAW. Pernah sahabat tanya ke Rasulullah, apa amal yang afdal aku nak buat ni? Kata Rasulullah, kul amantu billah summa istaqim. Istiqamah di atas akidah yang betul ni. Tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang tersepatutnya. Dapatkan i'tiqad yang sahih. Hidupkan hati nurani kita, hati sanubari kita. Sedar yang Allahu Rabbi dan dia Rabbul Alamin. Setiap detik saat ni dengan Allah Ta'ala tak pernah dilupa. Bahkan musyahadah, sentiasa berzikir ke dia, membesarkan dia, hadir hati ke dia, merasai kita ni datang daripada dia. Pada pelajaran besar tu kena lalu proses ilmu, tarbiyah, asuhan daripada guru yang betul. Dia akan tunjuk kita, bimbing kita jalan betul-betul macam mana nak jadi abid, nak jadi abidin, nak jadi salihin, jadi mukminin, jadi muttaqin ke Allah Ta'ala, jadi muwahhidin ke Allah Ta'ala. Mesti duduk dalam kem tarbiyah yang betul, dapat ilmu yang betul tepat, latihan yang betul tepat, yang cukup rukun dan syarat. Pasti apa yang dikejar boleh dapat, insya-Allah. Doa dia di akhir ni, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami min ahliha, min ahli jannah, ataupun min ahliha yang terdekat ni min ahli ru'yatillah, daripada ahli yang boleh melihat Allah Ta'ala waktu ahli syurga dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja malam ni. Sambung kita nanti soal apa erti percaya dengan qadar. Jadi insya-Allah rukun iman yang ke-6 ni balik kepada bab ketuhanan. Kita sambung nanti akan datang insya-Allah macam mana beriman dengan qada qadar. Ni pun bab besar ni pasal dia balik kepada bab ketuhanan, memahamkan Allah Ta'ala dan dunia ni macam mana dia perjalankan, yang mesti apa yang berlaku di atas perbuatan dia, dan semua yang berlaku ni tiada lain melainkan tajalli daripada ilmu dia dan iradah dia. Tu bahasa simpelnya. InsyaAllah kita jumpa akan datang. InsyaAllah. Tu pun tengoklah keadaan macam mana. Kami pun berkelah hulu ada kluster bah bah Pengkalan, daripada Sabah pergi Pengkalan, ujung sana pergi ujung sana. Apa tu panggil bah tu kan. Bila bah ni daripada Sabah tu pergi bah sana, saya silap alih dawa apa kena tak tahulah apa ke depan ni. Mudah-mudahan tak pelihara kita. Kalau saya kata gini, itu bencana Covid, orang bakal takut dan menjaga-jaga. Saya duk sebut kat tuan-tuan tadi tu, bencana Wahabi lagi bahaya daripada bencana Covid. Orang mati Covid belum tentu tak masuk syurga tau. Tapi mati akidah tak betul macam Wahabi tu belum tentu dengan Allah Ta'ala dia boleh berjumpa. Pasal apa? Salah akidah. Jadi bagi minta, ya Allah pelihara aku daripada wabak Wahabi ni, lagi bagus daripada tuan-tuan minta, ya Allah pelihara aku daripada Covid ni.
Iya. Saya ngaji tutup guru ajar, tuan-tuan kalau tak belajar daripada guru yang betul bab akidah ni, tuan-tuan takkan dengar macam ayat-ayat saya sebut ni. Saya sebut. Saya mula-mula dengar ilmu macam ni, dulu pernah dengar, tapi bila dapat satu refresh balik perkataan maksud yang sama kan. Kata apa? Zaman lah ni lah. Kalau saya sebut COVID tu satu hal. Ni nak ujung dia nak saja nak suruh berhati-hati. Virus akidah sebenarnya lagi besar daripada virus jasad. Kena virus jasmani ni. Virus jasmani orang pakai jaga, tutup muka, face mask, penjarakan sosial. Tapi virus wahabi orang pergi cari. Orang pergi cari. Nak sebut tang mana ni? Nak sebut tang ni. Tang kata kalau COVID pun orang tak takut sangat. Entah berapa orang sebenarnya mati dengan COVID boleh bilang. Sebenarnya mati dengan COVID ni macam mana nak sebut spekulasi je. Pasal banyak mati ni memang penyakit lama dah. Penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, 5 serangkai, 10 serangkai. Kena COVID, disuspekkan mati COVID. Sebenarnya bukan COVID tu. Faham saya sebut apa? Semak balik lah. Semak balik lah. Sebenarnya memang nak mati dah. Memang orang yang berisiko tinggi. Bukan orang kena COVID mati. Bukan itu. Bukan itu. Semaklah balik. Sebut tu. Dengar. Allah. Jadi kalau ada orang takut pun, takut bila. Dengar saya sebut. Antara COVID dengan kanser, apa orang mati dengan kanser? Ramai tak? Dan tu memang betul-betul kanser kan? Ada tumor, otak, perut, payudara. Memang kanser tu. Atas jalan sabab. Bukan, kalau COVID, bukan COVID tu sebenarnya. COVID tu. Tuan dengar balik. Betul balik maklumat tu. Ini betul balik. Bahkan kecil manis berapa ramai mati yang kecil manis. Lagi banyak daripada mati dengan COVID dah. Yang mati kerak kaki, mati kerak jari, mati jantung, heart attack. Berapa ramai? Mati darah tinggi, mati kemalangan jalan raya lagi ramai. Daripada mati COVID sebenarnya. Confirmnya mati jalan raya. Confirmnya mati pasal merokok. Contohlah kan. Yang tu sebenarnya lagi ramai. Macam mana pun saya nak sebut apa? Antara penyakit yang orang takut sangat, kanser. Betul tak? Nak sebut tentu lah. Dia kata kena kanser sebenarnya kalau orang ada iman lah, takut apa dah nak kena lah. Mana ada orang mati kena kanser yang dia nak kanser, mana ada. Tapi dah ditakdirkan kena kanser kan. Apa sebab kena kanser pun tak tahu. Kalau COVID kau lah tahu yang ni kluster mana. Lebih kurang macam tu lah bahasanya tak. Tapi kalau kata sebut kanser, apa sebab kanser tu? Mana tahu. Ada yang umur kecil lagi dah kena kanser lah. Ada kanser darah, leukemia lah, apa macam-macam tu kan. Nak sebut apa? Yang tu sebenarnya bukan bencana besar. Pasal apa? Kalau mati dalam keadaan kena penyakit terseksa ni, kalau orang ada iman, yang tu sebab mati syahid akhirat namanya. Mati dalam keadaan sakit dan menderita sakit, kalau dia sabar, akidah dia betul dengan Allah Ta'ala, tak ada langsung pahaman-pahaman yang salah ni, walaupun mati menderita kanser umpama ataupun syirik berit, apa seumpama mati kena timpa, kena aksiden, kena aniaya, kena seksa, kena bakar, apa seumpama tu, kena langgar, kena empak batu, lemah yang laut, orang bakar rumah dia, bakar asrama, amat tapi segala apa. Mati dia tu sebab untuk lepas azab kubur. Kalau kita faham, kena sakit, tak ada risau. Tak ada risau apa. Lagi risau kalau sakit tu adalah sakit akidah. Pasal apa? Sakit akidah besar, tentang bencana dia. Yang tu marah buka pun tak lepas kita. Mudah-mudahan tak lah pelihara kita. Saja nak ke sana sikit. Yang saya kata tadi, kalau tuan-tuan tak pernah belajar, wajib belajar akidah. Kita kalau faham perjalanan iman ni, kita memang akan faham bahaya akidah lagi besar daripada bahaya penyakit jasad. Jadi macam mana supaya hati ni boleh sentiasa musyahadah Allah Ta'ala, muraqabah Allah Ta'ala. Inilah penyakit yang paling besar yang ada zaman lah ni, yang istilah Tutup Guru ambil isyarat Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Isyarat akhirat esok Allah Ta'ala kata kamu dalam keadaan lalai daripada ni, akhirat ni, Allah Ta'ala ni. Ya Allah ni fa'il hakiki. Dia
wahdaniyah, zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia kepada dia. Ni dah lalai ni daripada Allah Ta'ala ni. Fakashafna anka ghita'aka. Hari ni Allah Ta'ala kata kami buka semua yang kau tak kenal, yang kau tak faham tu, kau akan kenal hari ni. Siapa yang hak, siapa yang batil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kenal dengan kita hak. Yang hak itu ialah hak, kita boleh ikut hak. Yang batil itu adalah batil. Allah Ta'ala hindarkan kita daripada ikut yang batil ni. Amin. InsyaAllah sambung kita ke depan. Soal kalau ada. Adakah kebolehan seorang Muslim bermimpi melihat Allah Ta'ala? Dibahas dalam kitab-kitab akidah. Soalan tanya mengenai adakah kebolehan untuk bermimpi melihat Allah Ta'ala? Atau apa yang dah dibahas oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita, dia kata mimpi jumpa Allah Ta'ala harus. Tapi ada syarat. Syarat dia kenal Allah Ta'ala. Cara nak kenal Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'. Kalau faham je ni, dia mimpi dia nampak Allah Ta'ala. Lepas tu ada satu gangguan mengganggu dia melihat Allah Ta'ala. Contoh, ada satu orang lelaki ni, bukan satu orang lelaki, ada sesuatu lah yang dia sedang tengok Allah Ta'ala ni. Lepas tu ada sesuatu pula panggil di sebelah dia, akulah Tuhan kamu, akulah Allah. Baik, kita duk nampak Allah Ta'ala ni. Lepas tu ada dia mengaku, dia kata dialah Allah. Lepas tu kita kata apa? La haula wala quwata illa billah. Dia tengok hilang. Waktu kita tengok balik Allah Ta'ala dalam mimpi tu, nampak cahaya yang terang. Entah faham tak saya nak cerita apa ni? Dia sangka dia tengok Allah Ta'ala, rupanya dia tengok cahaya. Cahaya tu dia sangka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan cahaya. Kalau dia dalil, ni kata dalil yang Quran sesat. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala cahaya. Dan saya tahu ini bukan cahaya sebarang cahaya. Inilah cahaya Allah. Mampu engkau sesat barat. Walaupun dia kata aku faham Allah Ta'ala ni cahaya-cahaya yang layak dengannya. Aku dalam mimpi tu aku faham. Inilah cahaya yang layak. Inilah cahaya Allah. Agak-agak macam mana? Dengar, confirm saya sebut. Confirm. Sesat barat masuk neraka, kekal abadi tak keluar-keluar. Kalau mati masa tu. Pasal dia faham cahaya itu ialah Allah. Nak saya sebut tu cahaya. Macam ni pula. Saya dah sebut tadi ya. Harus apa jawapan saya bagi cuma sikit. Ini fenomena-fenomena orang yang pernah mendakwa mimpi Allah Ta'ala. Ada orang ni macam tu kat, dia kata dia pernah mimpi dengan Allah Ta'ala. Lepas tu ada gangguan-gangguan ni untuk mengganggu konsentrasi dia melihat Allah Ta'ala. Lepas tu dia pun kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang gangguan tu. Waktu dia balik dalam mimpi tu, lihat Allah Ta'ala. Dia lihat muka yang sangat hebat. Yang ni bukan sebarang muka. Ini adalah muka yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Inilah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia nampak muka Allah Ta'ala. Dia kata inilah muka Allah Ta'ala. Inilah wajah Allah Ta'ala yang selayaknya. Tak pernah ada wajah seumpama ini sebelumnya. Inilah wajah Allah Ta'ala. Sesat barat. Masuk neraka kekal abadi. Tak keluar-keluar. Dengar saya sebut dulu. Ataupun terbalik macam ni. Sikit lagi. Dia tahu apa? Dia mimpi ni melihat Allah Ta'ala ni. Dia mimpi. Kita cerita dalam mimpi. Dia mimpi. Waktu ada gangguan pula ni. Kata dia, akulah Allah Ta'ala. Kita pun kata, cis, engkau bukan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Waktu hilang gangguan tu, dia pun balik tengok Allah Ta'ala. Dia nampak tangan yang sangat hebat. Yang ni bukan sebarang tangan. Yang ni tentulah tangan yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Inilah tangan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Macam ni melihat Allah Ta'ala. Engkau tak faham kalau itu. Yang ni, siapa yang selalu yang akan jadi macam ni? Dengar saya sebut, Wahabi. Dia faham muka, dia faham tangan. Tambah pula dia sedang melihat ke arah atas. Wah, tingginya. Inilah Allah yang maha tinggi. Baik.
Ada gangguan pula tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang gangguan tu. Tengok lagi. Dia nampak Allah Ta'ala yang sangat besar. Katalah, inilah Allah Ta'ala yang maha besar. Masuk neraka sesat barat akidah ni, tak akan bau syurga langsung kalau mati dalam akidahnya tu. Pasal apa? Itu bukan faham Allah Ta'ala. Tak kenal Allah Ta'ala. Dia sangka dia melihat Allah Ta'ala, sedangkan itu bukan faham melihat Allah Ta'ala. Itu sekali lalu. Pasal apa? Yang dilihat muka, yang dilihat tangan, yang dilihat atas, yang dia nampak tu besar, yang dia nampak tu cahaya. Ini semua makhluk Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Itu semua makhluk. Melihat pula dengan keupayaan melihat dia, yang dia melihat cuma dalam mimpi. Bila melihat dengan keupayaan dia melihat sekarang ni, walaupun dalam mimpi tu mesti melihat yang luar biasa. Pasal mimpi memang luar biasa. Dia bukan macam biasa. Tapi masih alam makhluk namanya. Melihat kita tu makhluk. Mimpi tuan jatuh kapal terbang, tuan jatuh, boh, hancur tak malam bangun tidur tu? Tak hancur. Pasal apa? Mimpi dia lain. Dia tak ada berat. Dia tak ada bentuk, tak boleh pegang. Tak boleh kan? Mimpi pun jatuh kan? Nampak, tapi kau boleh pergi. Apa saya nak sebut? Dia dengan istilahnya apa yang image terhayal. Dia imaginisasi. Kalau tak imaginisasi pun apa istilahnya? Kalau duit tak, spekulasi. Dia spekulasi. Yang tu kan. Khial, hayalan. Jadi kalau mimpi macam ni, bukan mimpi melihat Allah Ta'ala. Di atas soalan boleh ke berlaku, atas apa disebut dan dibahas oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, harus, tapi dengan syarat kau mesti faham laisa kamitslihi syai'. Satu, laisa kamitslihi syai', kalau faham macam mana fahaman yang saya sebut tadi tu, khasnya golongan W yang duk faham macam tu memang sebenarnya belum faham macam mana maksud laisa kamitslihi syai'. Pasal dia masih memahamkan Allah Ta'ala ada misil, ada muka, ada tangan, ada mata, ada kiri kanan, yang ni ada atas, ada arash, atas pada atas arash. Yang ni bukan faham yang betul memahamkan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Yang ni mengiktikadkan Allah ada misil, ada syai'. Saya lalu itu. Dia rasa soalan tu saya jawab, hati-hati ya. Walaupun harus, tapi bersyarat gitu. Kalau orang yang faham, cuma siapa yang boleh tahu yang dilihat tu Allah Ta'ala atau tidak? Di atas apa yang mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita faham dengan proses pengajian yang betul, dengan proses akidah yang betul, berguru daripada orang yang betul, insyaAllah. Yang minta doa bagi nampak al-haq tu haq, boleh ikut, yang batil ila batil, hindarkan ni. Saya jawab soalan sikit kalau saya sambilkan itu. Begitu juga mimpi melihat Nabi SAW. Boleh ke berlaku? Harus berlaku. Ada syarat tak? Ada. Apa syarat dia? Mesti kenal sifat-sifat Nabi. Mesti kenal sifat-sifat Nabi. Kalau tak kenal sifat Nabi, macam mana kau boleh mendakwa itu Nabi Muhammad SAW? Mata dia, gigi dia, telinga dia, kening dia, kulit dia, tinggi dia, macam mana dia cara dia berjalan, macam mana tutur kata dia. Kita tak pernah kenal, tak pernah belajar macam mana sifat syama'il Nabi SAW ni. Macam mana kita nak pastikan yang kita melihat ni adalah Nabi SAW? Kan Nabi Muhammad pasal ciri dia detail. Ada orang kadang-kadang dia bukan saja cerita Nabi Muhammad. Kata dia, aku jumpa kat Mekah, jumpa Nabi Khidir. Macam mana dia tahu Nabi Khidir tu? Nabi Muhammad pun dia tak kenal. Sedangkan Nabi Khidir, macam mana ciri Nabi Khidir? Takap jubah hijau, lagi saya pakai jubah hijau, aku tahu. Sikit saya melawak bodoh gitu kan. Ada orang kata Nabi Khidir ni bila dia lalu bumi mana yang gersang, semua bumi jadi hijau. Tu yang panggil Nabi Khidir, Khadir. Semua jadi hijau habis. Memang ada riwayat sebut macam tu. Tapi macam mana nak kenal dia? Gurur tu besar sangat dalam bab tu. Bukan senang nak kenal kan. Jadi asal saya nak sebut, apa syarat kenal Nabi? Dan apa beza melihat mimpi melihat Allah, melihat Rasulullah? Melihat Rasulullah, syarat dia mesti kenal Nabi Muhammad.
Syarat Allah Ta'ala mesti kenal Allah Ta'ala. Syarat kenal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Syarat kenal Rasulullah, kau kena pergi belajar macam mana misil kat Rasulullah. Gigi dia, mata dia, putih kemerahan kulit dia. Mesti kenal Rasulullah, yang Rasulullah adalah makhluk. Iblis takkan boleh menyerupai rupa Nabi kita Muhammad SAW. Takut-takutnya macam ni. Mimpi entah apa benda, disangka Rasulullah. Itu masalah. Begitu juga lah dalam masalah ketuhanan. Dia tak kenal laisa kamitslihi syai'. Apa yang dia nampak tu, dia sangka itulah Tuhan. Dia nampak cahaya, dia kata Tuhan, cahaya tu Allah. Dia nampak muka, tak ada muka seumpama ni, inilah muka Tuhan. Dia kata tangan, inilah tangan Tuhan, inilah tangan Allah. Dia nampak duk tinggi tu, inilah Allah Ta'ala maha tinggi, Allah Ta'ala besar, inilah besarnya Allah Ta'ala. Kalau itulah faham dia, astagfirullah, tu yang wajib taubat, syahadah lain, berguru lain, wajib bayar lain dengan guru yang beriman ni. Istilahnya kau kena londeh kan, kelorok kan, rendam elok-elok akidah kau yang dah sesat tu, buang sepenuh-penuhnya, taubat tu murni dengan balik, cuci bagi bersih, syahadah lain, baru boleh sah taubat dalam akidah. Sekali lalu gitulah. Ada lagi soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwaratal ardu min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana abwabal ma'rifati كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأزكيائك وأحبائك وأخلائك بفضلك وجودك وكرمك بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله.